Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazri bin Mazin, pelajar tahun akhir Perbankan Islam Universiti Utara Malaysia. Ingin membincangkan satu topik yang tengah hangat diperkatakan sekarang ni. So sekarang bersama saya dua orang panel yang ingin kita bincangkan isu tersebut ataupun topik tersebut. Saya memilih tajuk ini sebab ramai ataupun pelanggan-pelanggan di luar ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi, fungsi topik yang kita bincangkan. Iaitu topik yang kita bincangkan itu topiknya fintech. Fintech tu kalau namanya short dia fintech lah, tapi nama panjang dia Financial Technology. Okey, dengan saya ni Cik Muhammad Fairuz dan seorang lagi ni Cik Muhammad Azwan. Okey. So Cik Muhammad Fairuz, boleh tak terangkan sebenarnya apa itu fintech ataupun asal usul sebenarnya fintech ni yang terjadi? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, fintech. Fintech ni dia berasal dari dua perkataan dah, financial technology. So fintech ni kiranya dia satu company lah yang tawarkan perkhidmatan kewangan dengan cara yang paling baik lah untuk pelanggan dengan menggunakan teknologi baru. Internet lah, internet banking senang cerita. Okey, fintech ni dia menawarkan produk dan perkhidmatan kewangan digital kepada pelanggan yang mudah digunakan, praktikal dan kan boleh menjadi intuitif, boleh jimat masa, boleh jimat kos, boleh jimat macam-macam lagi lah. Terima kasih banyak Cik Fairuz. So Cik Azwan, boleh terangkan sikit apa sebenarnya fungsi fintech ni? Okey, Assalamualaikum. Fintech ni dia ada beberapa fungsi lah yang kita boleh fokuskan. Terutama sekali adalah untuk menyelaraskan kita punya proses perbankan, pembayaran dan juga transaksi dalam talian kita. Contohnya macam kita punya sendiri Bank Rakyat, kita ada iRakyat. Lepas tu kita juga boleh meningkatkan keselamatan pangkalan data syarikat dan perniagaan serta untuk menangani keselamatan cyber. Kita juga boleh menguruskan proses kewangan dalam talian, macam yang saya cakap tadi, iRakyat. Kembangkan lagi perkhidmatan kewangan yang berkaitan dengan teknologi seperti data besar macam blockchain. Kita juga boleh uruskan cryptocurrency dan juga aset digital yang lain. Membuat pembayaran digital, fintech ni boleh membuat pembayaran digital melalui pelbagai saluran seperti aplikasi mudah alih, platform dalam talian dan juga pembayaran tanpa sentuh. Lepas tu pemberian pinjaman dan juga peminjaman, platform fintech menyediakan pilihan pinjaman serta peminjaman alternatif termasuk dengan peer-to-peer lending dan juga crowdfunding. Pengurusan kewangan peribadi, alat fintech ni membantu individu menguruskan kewangan peribadi mereka termasuk belanjawan, simpanan dan juga pelaburan diorang. Pengurusan pelaburan, platform fintech menawarkan perkhidmatan pengurusan pelaburan dan talian termasuk penasihat robo dan juga perdagangan algoritma. Okey, mengenai dengan insurans ada? Ya, insurans pun ada juga. Fintech ni akan telah mengganggu industri insurans dengan menyediakan produk dan perkhidmatan insurans yang inovatif seperti insurans peer to peer dan juga insurans atas permintaan. Lepas tu teknologi blockchain. Platform fintech menggunakan teknologi blockchain untuk membolehkan transaksi yang selamat, telus dan juga mencipta mata wang digital macam Bitcoin. Last sekali kita boleh tengok pada ni pendidikan kewangan. Platform fintech ni disediakan sumber pendidikan kewangan dan juga literasi untuk membantu individu untuk membuat keputusan termasuk kalau diorang nak buat pilihan sama ada nak pergi membuat pelaburan kat mana macam tu. Okey, terima kasih Encik Azwan atas perbincangan tadi. Tapi itulah saya terfikir juga sebab apa gunanya saya sendiri pun ada internet banking ni kan, tapi tak tahulah punya dulu. So bagaimana dengan Cik Fairuz? Boleh tambah sikit tak tentang fungsi selain kalau kita nampak internet banking, apa fungsi yang lain yang kita tahulah.
Ni function yang lagi detail lah. Okay. So fintech ni dia ni perbankan mudah alih lah dalam talian kan. Okey, fintech dia membolehkan seseorang tu untuk melakukan transaksi perbankan menggunakan peranti mudah alih. Telefon. Dia paling simple lah. Paling simple ni kita punya handphone, kita punya komputer, kita punya laptop. Tu simple lah tu. So aplikasi perbankan dalam talian dan mudah alih ni dia membolehkan pelanggan menyemak baki akaun mereka, pindahkan duit, bayar bil dalam talian dan lain-lain lah banyak. So maksudnya kita tak perlu ke bank lah. Tak payah. So kat situ ada lah kan. Betul. Okey, so satu lagi dia banyak. Salah satunya pembayaran digital lah. Fintech ni dia cipta kaedah pembayaran baru macam dompet digital lah. Wallet lah senang cerita kan. Dalam sistem pembayaran peer to peer, P2P dan mata wang kripto lah. Dia menjadikannya lebih mudah dan pantas untuk orang ramai membuat transaksi. Bila kita tengok kat cryptocurrency ni of course kita kena pakai internet lah. Memang memang beli dia, jual dia, segala-galanya semuanya dalam internet. Bank pun tak ada cryptocurrency ni. Okay. So dia satu lagi dia robo advisors. Fintech dia jadikan pelaburan lebih mudah, diakses oleh orang ramai melalui penggunaan robo advisors. Ini adalah platform digital yang menggunakan algoritma untuk menyediakan cadangan pelaburan dan menguruskan satu-satu portfolio. Yang ni mana yang main saham lah, mana main trading mana main forex senang cerita. Kalau kita tengok daripada KSP pun ada juga. Yang tu dia main ni lah. Mau tu daripada KSP tu kita boleh beli fund dekat ASB. Betul. Ataupun macam amanah lah, unit amanah, unit trust. So tak payahlah kita pergi ASB lah. Okay. Daripada handphone je kan. KSP punya online dekat handphone je. Okey, lagi satu dia pinjaman alternatif. Fintech ni dia memudahkan orang ramai dan perniagaan mengakses pinjaman dengan menyediakan pilihan pinjaman alternatif seperti crowdfunding, pinjaman rakan sebaya dan pinjaman dalam talian. Yang ni kalau kita tengok dekat SP kan Shopee kan. Okey. Shopee Pay. Shopee Pay. Dia singkatan tu SP lah. So benda tu senang cerita tu kan dia buat pinjaman dengan Shopee. Shopee pergi beli barang. Lepas tu kita baru dapat. Dia dapat. So dia bulan bayar kan. bulan-bulan bayar. Tu kira fintech lah tu. Okey, lagi satu analisis data. Fintech ni dia gunakan analisis data untuk menganalisis tingkah laku dan pilihan pelanggan, menambah baik pengurusan risiko dan menapasti potensi penipuan. Yang ni kalau kita nak faham ni di dalam Shopee lah. Shopee kan kalau macam kita search satu benda tu, lepas tu Shopee tu sendiri dia akan suggest benda yang lebih kurang lah apa yang kita search tu kan. Okey. So lagi ni banyak lagi lah macam blockchain ni maksud dia online banking ke server bank. Okey, online banking ke server bank ni kita tengok dekat kita punya internet banking, Air Rakyat, Maybank 7, CIMB Click. Daripada phone kita boleh masuk ke server bank. Masuk dekat situ tu bukannya kita masuk server bank tu sampai Z kita dapat. Masuk dia lah kita tahu kita punya jumlah loan berapa, jumlah saving kita berapa, data kita kita punya statement bank berapa. Tu antara contoh blockchain lah tu. Okey, itulah. Okey, so yang saya tahu tentang fintech ni macam medan e-wallet ada dekat data handphone kita lah kan. Ada apps dia dekat handphone kita. So macam saya sendiri saya banyak gunakan Touch 'n Go e-wallet. Touch 'n Go e-wallet kan. Touch 'n Go e-wallet tu macam-macam dalam tu ada. Saya tengok kat situ macam boleh bayar bil, boleh bayar kita pergi restoran pun boleh bayar dia punya bil ataupun apa yang kita makan pun boleh bayar. So just klik je kat situ boleh buat pembayaran terus lah. So itu saya nampak kat situ untuk. So selain pada Touch 'n Go ada tak lagi tak? Cik Alwan boleh terangkan sikit? Ada lagi beberapa company yang membuatkan fintech ni juga. Salah satunya adalah eToro. eToro ni syarikat yang membekalkan rangkaian pelaburan sosial. Dia menawarkan perkhidmatan perdagangan dan juga akses kepada pasaran global. Lepas tu kita ada Common Bond.
Common Bond ni berkaitan dengan pinjaman P2P kepada para pelajar. Lepas tu ada modal Indera. Modal Indera ni pengurus yang berfungsi sebagai otomasi pelaburan, berkaitan dengan pelaburan. Moverang, dia berurusan dengan kewangan peribadi. Lepas tu Bitnoyo, dia membeli juga menguruskan kita punya Bitcoin. Grab Financial ni menyediakan rangkaian perkhidmatan kewangan, termasuklah dompet digital, pinjaman dan juga insurans kepada pengguna Grab. Lepas tu tadi Tashengo. Lepas tu kita ada BitPay. BitPay ni dompet digital yang membolehkan pengguna menghantar dan juga menerima wang dengan membayar bil sekali. Lepas tu kita ada iMoney. iMoney ni tapak web perbandingan kewangan untuk membantu pengguna mencari dan juga membandingkan pelbagai produk kewangan, termasuklah pinjaman kad kredit dan juga insurans. Compare lah dari situ. Kita ada Founding Societies. Founding Societies ni platform pinjaman rakan sebaya yang menghubungkan perniagaan kecil dengan pelabur. Kemudian kita ada Govier. Govier ni tapak web perbandingan kewangan yang menyediakan pengguna kepada pengosoran diperibadikan untuk produk kewangan macam kad kredit, pinjaman, insurans juga. Dan juga last sekali Softpace. Softpace ni syarikat pembayaran mudah alih yang menyediakan penyelesaian untuk sistem tempat jual mudah alih dan juga pembayaran tanpa sentuh. So banyaklah juga ya. So untuk Cik Fairuz ada tak yang macam syarikat lain Boleh lah selain daripada Cik Abdul Rahim tahu lah? Adalah yang saya tahu ada banyak, tapi bolehlah saya tambah dalam 2-3 kan. Okay, so macam kita back pada cryptocurrency yang Bitnoyo tu, dia ada satu company lagi, Synergy. Synergy ni dia function dia sama je dengan Bitnoyo tu, beli dengan jual cryptocurrency tu kan. Dia satu HelloGold. HelloGold ni dia simpanan wang menggunakan emas. Ni benda ni kita ada dekat macam Maybank punya gold saving, dengan lagi satu CIMB CIMB pun ada. Lagi satu Quick Finance House. Quick Finance House pun pakai yang sama jugalah HelloGold ni, setahu saya lah. Dan lagi satu Axiata Digital. Axiata Digital ni dia ni boost. Boost ni function dia sama lah dengan e-wallet. Di antara yang banyak lah aplikasi yang sama lah. Dia banyak lagi, beza nama company je pun. Okey, terima kasih atas pinjangan tadi, contoh-contoh syarikat yang kita boleh beritahu pada pelanggan ataupun orang luar di sana apa yang kita boleh gunakan dalam medan handphone ataupun di apps yang lain lah. So Cik Fairuz, sebenarnya boleh tak terangkan sikit apa kelebihan sebenarnya kegunaan fintech ni? Okey, kelebihan fintech ni memang banyaklah lebih dia kan. Antaranya ialah kita boleh akses ke perkhidmatan kewangan yang kita perlukan. Benda tu simple lah, macam kita online banking. Online banking tu salah satu biasa kita guna lah kan. Untuk hari-hari pun kita pakai. Okey, so lagi satu pengurangan kos transaksi. So pengurangan kos transaksi ni kita ambil contoh kat sini. Yang ni kalau mana yang main investment dalam unit trust, dia boleh ke ESP dengan ESP tau. So macam kita pergi beli fund, kita switch fund dekat ESP, dekat kaunter ESP sendiri, kat situ ada charge. Kat situ ada charge tau. Kat situ ada charge. Berapa persen tu kita tak sure lah, tak silapnya 50 sen. 50 sen lah tak silapnya. Tapi bila kita buat dekat KSP punya online, benda tu free. Tu satu kelebihan dia lah. So satu lagi menggunakan kos ni, saya boleh selitkan dia macam kita tak perlu pergi kaunter lah, pergi bank kaunter, sebab semua dah boleh guna dekat phone kan. Dah ada kat situ ada kan. Senang cerita orang cakap tak payah nak start motor, tak payah start kereta, itu kos dia dah keluar lah kat situ kan. Okay, so yang tu perkhidmatan kos fizikal. Termasuklah kita jimatkan masa. Ni tak, kita kerja ambil cuti, semata-mata nak pergi bank, nak print statement bank ni pun dekat situ ada kan. So kat situ semua kita pakai. Memang itulah dia kelebihan fintech ni.
Lagi satu kecekapan yang dipertingkatkan. Okey, fintech telah mengautomasikan banyak proses kewangan, kurangkan keperluan untuk buruh manual dan kesilapan manusia. Ini boleh membantu institusi kewangan meningkatkan kecekapan mereka dan mengurangkan kos. Kat sini maksudnya ialah kita back pada tadilah yang kita kena pergi bank tu. Bank customer ramai, teller berapa orang je pun. Teller ni pun manusia macam kita. Stres tiba-tiba buat salah. Dah kena tunggu. Dah satu kita sendiri kena tunggu. So kalau macam kita buat sendiri benda tu, kita memang dah save masa kita, save kita punya costing nak pergi dan balik. If kita salah, kita sendiri tanggung. Itu cerita dia kan. Okey. So lagi satu kita tengok keselamatan yang dipertingkatkan. Okey, fintech ni dia meningkatkan keselamatan transaksi kewangan melalui penggunaan penyulitan dan langkah keselamatan lain. Yang ni maksudnya kat sini ni TAC lah, TAC number. Macam saya nak transfer duit ke awak, Betul. kan? Dia security lah. Dia punya security dia tu before transfer tu minta TAC dulu. Tapi macam yang saya pelajari ataupun saya gunakan, selain pada TAC ada secure to you. Macam contoh my bank to you lah. Dia pun sama lah kan? Dia benda tu sama je. Okey, lagi satu inovasi. Fintech telah menggalakkan inovasi dalam sektor kewangan yang membawa kepada produk dan perkhidmatan baru yang tidak tersedia sebelum ini. Ni termasuk aplikasi perbankan mudah alih, e-wallet, platform pinjaman rakan ni macam kita dah bincang tadi lah. Dia inovasi satu-satu teknologi lah. Kalau zaman dulu kala, zaman tok nenek dulu kan kena pergi bank, kena pergi SP. Kadang pergi kedai runcit pun sama juga. Dan satu lagi zakat. Dulu bayar zakat kena pergi masjid. Kena pergi masjid. Tu kalau time bulan puasa lah. Sekarang ni zakat fitrah pun boleh, pun kita boleh bayar daripada daripada online. Betul? So itulah antara inovasi dia tahun 2023 ni, senang cerita kan. Dia punya inovasi. Ramai sekarang ni zaman orang dah biasa tangan dekat tangan dia info kan. Ya, betul. Jadi senang lah kita nak berurusan kan. Kadang-kadang ialah bayar zakat pun time bila? Tengah terbaring kat rumah. Tak payah pakai seluar, tak payah pakai apa, relax kan. Okey. Okey, yang tadi kita tahu tentang kelebihan lah. So biasa orang boleh buat seronok lah, nampak macam seronok biasa buat. Tapi ada kelebihan, mesti ada kekurangan. Okey, Encik Azwan, kalau Encik Azwan sendiri boleh tahulah apa sebenarnya kekurangan pada fintech ni sendiri. Bagi saya, antara kekurangan yang ada pada fintech ni adalah kita ni senang nak kena scam kalau macam ni. So orang hacker senang nak dapatkan data-data peribadi kita daripada phone apa semua. Lepas tu risiko keselamatan, salah satu kelemahan dia tu potensi pelanggaran keselamatan dia, ancaman cyber lah macam tadi tu. Dia boleh menjejaskan maklumat peribadi kita, kewangan, letakkan pengguna pada risiko penipuan dan juga kecurian identiti. Kemudian kekurangan interaksi peribadi. Fintech ni sering bergantung kepada automasi dan juga komunikasi digital. Jadi dia dapat kurang peluang untuk interaksi peribadi dengan profesional. Maksudnya kalau kita nak dapatkan nasihat ni, kita just cari sendiri je, tapi kita tak boleh nak sahkan sama ada benda tu betul ke tak betul. Kemudian kita ada pengecualian kumpulan tertentu. Tak semua orang dia ada akses kepada teknologi tu kan, untuk kat situ lah. Kemudian pergantungan kepada teknologi. Bila kita dah terlampau bergantung sangat dengan teknologi ni, maksudnya sebarang masalah teknikal ke apa-apa pun kita akan cari depend pada teknologi sahaja. Kemudian cabaran kawalan sedia. Syarikat fintech ni sering menghadapi cabaran kawal sedia dan juga keperluan pematuhan yang boleh memakan kos dan juga makan masa untuk dipenuhi. Ini boleh mewujudkan halangan kepada kemasukan bagi syarikat baru dan menghadkan inovasi dalam industri. Lepas tu tawaran terhad, syarikat fintech ni selalunya pakar dalam bidang kewangan yang tertentu sahaja, seperti pembayaran dan juga pinjaman, yang bermaksud bahawa mereka ni tidak dapat menawarkan rangkaian perkhidmatan kewangan yang komprehensif. Pelanggan mungkin perlu menggunakan pelbagai perkhidmatan fintech untuk memenuhi semua keperluan kewangan mereka yang boleh menyusahkan dan juga memakankan masa. Lepas tu kurang ketelusan. Syarikat fintech ni sering menggunakan algoritma dia yang kompleks dan juga data priori dia
untuk membuat keputusan kewangan yang boleh menyukarkan pelanggan untuk memahami cara keputusan itu dibuat. Okey, banyak jugalah kekurangan dia ni. Risau juga kalau nak pakai kan. Betul. Jangan pakai sedap, tiba belakang kita dah jadi macam-macam masalah. Okey, saya ni sebenarnya pelajar macam saya beritahu ni lah, pelajar dalam jurusan perbankan Islam. Perbankan Islam ni dia banyak menjerumus pada kita belajar tentang hukum halal haram, ikut pada ulul fiqh, ahli fikah, ikut pada security Suruhanjaya Security Malaysia. Dia yang mengamalkan konsep halal haram, kepatuhan syariah ataupun tidak. So saya nak berbincangkan sedikit tentang syariah lah, tentang konsep syariah dalam fintech ni. Apa yang boleh kita tentukan sesuatu yang kita gunakan fintech itu berlandaskan syariah ataupun dia tidak melanggar ataupun dia melanggar pada syariah. Okey, boleh Cik Fahim terangkan? Okey, dia bab syariah dengan tak syariah ni. Yang syariah ni sebenarnya sikit je. Sikit. Macam apa, kalau kita bayar zakat, of course lah bawah tu dah tentu syariah sebab bawah tu ada akad, bawah tu ada kontrak. So kat situ dah ada wakalah lah. Okey, so macam Tashengo dengan Shopee. Kalau siapa yang pernah buat SP, Shopee Pay tu, beli barang, bayar dalam masa 6 bulan. Okay, so misalnya barang ni RM1, tapi after 6 months, total payment dalam, dia dah jadi RM2. Tetapi kat bawah tu, dia tak ada pun akad. Dia tak ada akad, dia tak ada commodity based pun apa, betul-betul benda tu based on RM1. Lagi tu adalah interest. So dah tentu kat situ, dah terang-terang riba. Sebab kita tak boleh nak ngamalkan nama tu sebagai interest. Sebab kita dalam konsep Islam ni dia tak boleh nak pakai nama interest. Kita kena pakai kadar keuntungan, Profit lah. Profit itu sebagai dalam Islami kita lah. Okey, so lain ada lagi? Ada lagi macam certain jelah, macam certain pembiayaan syariah lah. Kalau pergi ke Bank Rakyat kan, staff loan dia kita tak pernah jumpa pun orang yang staff yang handle personal loan untuk Bank Rakyat ni kan. Staff loan lah, housing ke, kereta, hire purchase ke, ataupun personal. So tapi bila loan tu dah proses and then dah lulus, dalam sistem saja kat situ ada akad. Kat situ memang dah ada pakai wakalah lah ke komoditi, beli berapa, jual komoditi balik berapa. So kat situ diorang akan tick je lah. So tick tu kiranya dah setuju lah. Yang tu kira mengikut syariah. Sebabnya ada akad jual dan akad beli. Baik pada SP ni, yang tu memang kalau kita nak fahamkan, itu confirm riba. Lagi satu ialah ni, ada juga kita dengar cerita ni lah pasal yang apa, PPIM ada membongkarkan Shopee ni dia sekarang dah nak buat personal loan Dalam talian. Dalam talian. Kat situ ialah personal loan. Yang tu pun tak ada akadnya, tak ada kontrak apa pun, tak cakap. Apply terus dapat. Mudarabah ke musyarakah ke, pun tak tahu apa benda, tahu-tahu dah masuk duit, bayar interest, riba. Sila-sila lah ke neraka. Okey, untuk Cik Azwan ada apa-apa? Ada tak nak tambah? Okey, apa Cik Azwan tahu tentang syariah ataupun apps yang lain lah yang Cik Azwan boleh tahu yang mengamalkan konsep macam ni, tapi kita was-was tentang dia punya kepatuhan syariah je lah. Yang apa yang saya pernah dengar tu pasal Shopee Bag lah. Shopee Bag ni dia macam, kalau kita nak membeli barang tu, kita boleh gunakan dia untuk dapatkan money back guarantee macam tu, tapi ada persen dia. Diorang ni pun juga ada buat macam apa yang Shopee buat juga, yang apa nak bagi pinjaman ke apa semua, and basically benda yang sama je, konsep dia sama. Cuma kita kena pilih mana yang elok lah, tak Tashengo ke apa ke, yang apa yang ada dekat dalam kita tu kan. So itu sajalah setakat yang kita nak urungkaikan tentang fintech ni. Okey.
Okey, terima kasih Encik Azwan, Encik Fairuz atas perbincangan ataupun rumusan tentang fintech yang kita amalkan pada zaman sekarang lah. So daripada sini kita boleh tahu kelebihan, kekurangan, fungsi yang kita gunakan dalam sektor fintech ni. So yang paling penting sekali ketulusan lah, ketulusan dia punya kepatuhan syariah ataupun kita gunakan dia sebagai medan halal ataupun haram. Di situ kita tahu. So bagi saya berhati-hatilah dalam menggunakan aplikasi fintech ataupun sektor fintech ni untuk masa kita, hari-hari kita, dan amalkan fintech ni dengan kadar yang baik lah, ataupun amalan yang baik. Dan sekiranya benda tu baik, kita sharekan pada kawan-kawan yang lain, okay, bagi tahu pada kawan-kawan lain. Dan kita ambillah satu contoh daripada apps ataupun aplikasi fintech yang terbaik. Kita boleh berikan contoh pada mereka. Gunakan ini saja untuk nak elakkan kita punya transaksi itu sebaik-baiknya dikawal ataupun patuh pada syariah lah. So ibarat macam kita makan ni, makan ayam tu dah memang sembelih habis lah. Macam kita beli barang tu kita dapat memang halal, terima daripada situ, dan kita tak ada terhindar daripada pendapatan yang kita terima tu halal, haram, yang boleh melibatkan macam-macam terjadilah. Okay, so bagi saya kat sini kita dah bincangkan yang seeloknya, dan bergantung pada tuan-tuan dan perempuan untuk melihat ataupun mengkaji semula kelebihan fintech ni pada jiwa ataupun diri tuan-tuan dan perempuan lah. So bagi saya itu saja dari saya dan rakan dua orang panel, Cik Muhammad Fairuz dan Cik Muhammad Azwan, membincangkan tentang fintech ini. Okay, dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita akan hantar ataupun post dalam medan YouTube ataupun mana-mana, minta tolong untuk kaji ataupun komen lah tentang perbincangan kita ataupun perbincangan kita. Okay, terima kasih banyak.